TV KPM. Assalamualaikum, hai semua. Seperti biasa, di jam 2 petang anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Saya Mira Nazir dan bersama dengan Mira, cikgu yang sangat tampan bergaya berbaju hitam hari ini, Cikgu Ridwan dari SMK Seri Bayu, Penang. Ya. Cikgu, kita ni dekat dalam lab ke cikgu? Ada macam-macam bahan-bahan, ada asid hidroklorik lah, tak reti nak sebut cikgu. Okey, tak apa. Okey. So, Mira, sebelum kita mula Mira. Okey. Cikgu nak tanya Mira. Okey. Boleh Mira ambil ni? Boleh? Alamak. Jatuh. Allah. Sorry. Ni apa dia Mira? Pen, cikgu. Pen. Memang semua orang tahu pen. Betul. Tapi selain daripada pen, okey, selain daripada pen, apa yang Mira nampak lagi? Saya nampak pen je lah dengan dakwat pen dalam tu. Okey. Perasan tak tadi? Pen sudah jatuh? Perasan? Okey. So, bila pen dah jatuh, maksudnya apa yang ada dekat pen? Ada habuk kot, cikgu. Mungkin habuk, mikroorganisma yang kita tak dapat tengok ataupun tak dapat lihat. Wow. So, itulah topik kita untuk hari ini. Ya, itu dia kerana kita punya subjek kita hari ini merupakan sains dan sains rumah tangga, di mana topik ataupun tajuk yang akan kita sama-sama pelajari merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Faktor yang mempengaruhi pembiakan ataupun pertumbuhan mikroorganisma. Baik, sebelum tu untuk kita mengenali mata pelajaran ini dengan lebih mendalam, kita kenalah kenal dulu Cikgu Ridwan ni. Nak tahu dulu sedikit tentang Cikgu Ridwan. Jadi ayo kita saksikan dahulu profil guru. Baik, itu dia dengan Mira, Cikgu Muhammad Ridwan dengan anda semua di rumah juga, Cikgu. Mungkin Cikgu boleh perkenalkan sedikit tentang diri Cikgu. Cikgu dah berapa tahun dah mengajar mata pelajaran ini? Okey, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera penonton-penonton di rumah. Okey. So, nama diberi Cikgu Muhammad Ridwan bin Zakaria. Mengajar di SMK Seri Bayu, Penang. Berpengalaman mengajar subjek sains lebih kurang 12 tahun. Wow, 12 tahun Penang. Teringat nasi kandak, Cikgu. Baik, Cikgu. 12 tahun lama tu. Terima kasih, Cikgu, kerana sudi bersama dengan kami di Mahir hari ini, Cikgu. Okey, sama-sama. Sebelum kita mulakan kelas kita, macam biasalah, kita kena patuhi kepada SOP yang telah ditetapkan. Macam kita buat sekarang, pakai pelitup muka. Dan sebab kita nak pegang pelbagai peralatan atas meja ni, mungkin kita boleh sanitize tangan kita dulu, Cikgu. Silakan, Cikgu. Untuk sanitize tangan, menggunakan gel pembasmi kuman. Okey. Kuman juga ni. Sesuai dengan tajuk kita, pasal mikroorganisma. Saya boleh. Baik. Kemudian, bila dah selesai, barulah kita boleh buka pelitup muka. Okey. Dan pelitup muka ni juga, kita tak boleh buang mata-rata kan, Cikgu? Kita kena simpan di dalam bekas ataupun sampul pelitup muka. Kerana ia mengandungi kuman juga. Baik. Saya dah selesai. Okey, Cikgu. Cikgu Ridwan. Alah, manis Cikgu kita. Segak. Cikgu. Okey, apa yang Cikgu nak terangkan dengan lebih mendalam kepada saya dan juga murid-murid di rumah tentang subjek kita hari ini? Okey. So, bila kita sebut cikgu ni tak lari daripada soalan Mira. Betul. Cikgu memang dalam kelas memang kerja tanya soalan je. Okey. So, yang ni Mira. Okey, yang pertama. Oh, ini familiar, Cikgu. Apa dia? Ini saya rasa musuh negara sekarang ni. Betul. So, inilah topik kita hari ini, iaitu mikroorganisma. Okey, virus COVID ni Mira. COVID-19 ni salah satu mikroorganisma. Kita tak boleh tengok, tak boleh lihat menggunakan mata kasar kita. Kita nak tengok guna apa Mira? Kalau tak boleh tengok dengan mata, kita nak tengok dengan apa? Tengok dengan hati dah. Okay. Tak dapat, Cikgu. Guna apa? Ada kat depan ni. Kita mikroorganisma dilihat menggunakan mikroskop cahaya ataupun mikroskop elektron. Baik. So, selain daripada virus, Mira, dalam udara juga terdapat bakteria. Yang ni. Okey, yang ni virus dah. Yang ni.
Itu apa, cikgu? Bentuk apa, Mira? Bentuk dia panjang macam silinder. Okey. So, dalam istilah sains disebut bacillus. Bacillus? Yes, wow. bacillus subtilis. Okey. Ni di dalam udara? Yes, kita tak nampak. Mungkin ada sekarang ni. Okey. Yang kedua. Yang kedua, apakah tu, cikgu? Bentuk apa? Bentuk bulat-bulat. Yes, dalam sains disebut coccus. Coccus. Okey, streptococcus. Yang ni juga nampak cantik tapi berbahaya juga. Bentuk apa tu? Melingkar-lingkar. Ya, mereka macam cacing pun ada, Yes, cikgu. spirilla. Spirilla bakteria. Baik. Okey, last. Okey. Last ni, apakah gerangannya tu, cikgu? Dia macam ada ekor kan? Vibrio bacteria. So, Vibrio bacteria ni kepakaran dia boleh menyebabkan kita sakit perut, cirit-birit. Yang ni. Tengok ni. Okey. Tengok nampak cantik kan? Tapi yang itulah efek kesan dia. Penyakit kepada kita. Okey. Dan yang satu ada dalam udara. Yang selebihnya itu ada di pelbagai lah. Di permukaan, di makanan yang kita makan. Betul. Sebab itulah kita dengan norma baru ni, Mira, memang kena jaga dengan pakai pelitup mukanya, dengan nak pergi mana-mana, dengan cek suhunya, dengan pakai face mask. Betul, dan norma baharu kan, cikgu. Betul. Cikgu, saya nak tanya, apa kesan virus COVID-19 tu pada kita Malaysia, pada manusia sebenarnya? Okey, so sekarang ni kita ni memang wa na'udzubillah, minta jauh daripada COVID-19. Sebab apa? Virus ni kita tak nampak. So bila tak nampak, yang tu yang bahaya. Betul. Kalau musuh kita nampak depan mata senang. Yang ni musuh yang tak nampak sangat berbahaya. So COVID-19 dia memberi efek ataupun memberi kesan kepada saluran pernafasan kita. Betul. Dan menyebabkan kita susah ataupun sukar untuk bernafas. Itu yang tak mau. Dan sampai satu tahap, COVID-19 ni boleh menyebabkan kematian. Ya, betul, cikgu. Walaupun nampak dia macam kecil, macam orang kata, alah tak nampak tu, mesti tak ada. Rupanya sebenarnya ada, cuma kita je yang tak nampak kan. Cikgu, itu tentang COVID-19. COVID-19 tu kan antara virus kan, cikgu? Betul. Apa pula beza virus dan juga bakteria? Okey, bagus soalan tu. Okey, kebanyakan daripada kita confuse. Confuse bakteria ataupun virus. Okey, sebagai contoh, Mira. Okey, Mira demam. Okey, demam. Doktor akan tanya apa soalan pertama? Doktor akan tanya, sudah sakit berapa lama? Betul? Yes, sudah sakit berapa lama. So, kalau demam atau sakit, kalau lebih daripada 3 atau 4 hari, doktor akan bagi apa dia? antibiotik. Pandai. Antibiotik ni adalah ubat, okey, yang mana penyakit berpunca daripada bakteria. Tetapi kalau Mira dapat sesama, okey, doktor akan bagi antibiotik ke tak? Tak. Ke bagi juga? Bagi rasanya. Tak bagi. Tak bagi. Sebab apa? Sebab selsema ni berpunca daripada virus. Macam tu. Antibiotik hanya untuk bakteria. Manakala selsema berpunca daripada virus. So, virus dia ada ubat dia, antivirus. Macam tu. Bukan antibiotik. Yes. Okey, baik. Tapi saya dimaklumkan juga yang sebenarnya virus ni ada juga virus baik dan juga virus jahat. Betul. Kalau anda di rumah semua nak tahu apa tu virus baik, apa tu yang jahat, jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini hanya di Mahir.
Baik, kembali kita di Mahir. Tadi sebelum kita berhenti berehat, Mira ada satu soalan nak tanya kepada cikgu. Tetapi cikgu memandangkan kita punya topik pun pasal pertumbuhan mikroorganisma ni, pasal virus, bakteria dan sebagainya. Kita kena ikutlah SOP lagi sekali kan cikgu. Betul. Kita kena sanitize tangan. Silakan cikgu. Okey. Untuk cuci tangan menggunakan gel pembasmi kuman. Saya pula. Okey. Baik cikgu, tadi Mira ada satu soalan tanya cikgu. Soalan Mira, apa sebenarnya beza virus jahat dan juga virus baik? Okey. So, soalan yang bagus. Sebab apa? Virus. Kebanyakan daripada virus adalah sangat berbahaya. Mira. So, kita boleh conclude, rumuskan, virus ni semua jahat lah. Macam tu. Yang sepatutnya, mikroorganisma ada bakteria. Yang tu. Sebetulnya bakteria baik dan bakteria jahat. So yang baik tu apa dia? Contoh yang budak-budak ataupun kanak-kanak suka minum apa dia? Yogurt. Yang tu adalah bakteria baik. Manakala yang jahat yang memberi penyakit kepada kita. Yang tu yang kita tak mahu. Barulah saya faham. Rupanya adalah bakteria baik dan juga jahat. Betul. Yang virus semua jahat. Okey. Ya. Baik cikgu, yang untuk segmen kedua ni cikgu nak buat eksperimen. Betul. Untuk menunjukkan pH yang menyebabkan pembiakan kepada mikroorganisma. Betul kan cikgu? Betul. Apa bahan-bahannya tu cikgu? Okey. So sebelum kita mulakan eksperimen hari ini, cikgu ingin perkenalkan bahan-bahan dan radas yang akan digunakan semasa eksperimen. Okey, bahan yang pertama Mira. Okey, yang ni ada apa dia ni? Kultur bakteria. Agar-agar nutrien. Okey. So agar-agar nutrien ni kejap lagi ada satu video yang cikgu akan tunjuk. Sebab apa Mira? Sebab dalam studio tak boleh berlaku pemanasan. So tak boleh panaskan. So cikgu sediakan satu video untuk menyediakan larutan agar-agar. Okey. So yang ketiga adalah kita guna asid hidroklorik. Okey. Yang keempat kita guna natrium hidroksida. Dan yang kelima kita gunakan air suling. So ada 5 bahannya yang kita akan gunakan. Okey, selain daripada bahan, kita akan gunakan radas. Radas-radas yang ada kat depan cikgu ni. Okey, yang pertama kita gunakan piring Petri. Piring Petri yang berlabel J, K dan L. So ada 3 kat sini. Piring Petri. So kita ada bika, 3 bika kat sini. Lepas tu kita gunakan picagari. Picagari. Lepas tu kita guna dawai gelung. Dawai gelung. Dawai gelung. Okey, dawai gelung. Lepas tu silinder penyukat. Okey, silinder penyukat in case kalau di sekolah takkan kalau tak ada. Kalau tak ada picagari kita boleh guna silinder penyukat. Okey. So kita guna penyepit. Penyepit. Lepas tu kita ada spatula. Baik. Spatula dan rok kaca. Dan of course lah untuk pemanasan dawai gelung kita gunakan penunu bansen. Okey, faham. Yang ini tadi cikgu kata untuk menunjukkan pH kan? Betul. Kita nak buat eksperimen menggunakan pH bagaimana bakteria tu tumbuh ataupun pembiakan mereka. Betul. Baik. Okey. Cara pertama ni cikgu? So untuk pH dia ada 3. So ada 3 tahap dia. Yang pertama neutral, yang kedua asid dan yang ketiga alkali. So ada 3 yang kita nak uji sekarang ni. Untuk langkah yang pertama kita kena sediakan larutan agar-agar nutrien. Kita kena sediakan larutan agar-agar nutrien di mana kita tengok video yang cikgu sediakan. Okey, mari kita saksikan video tersebut. Kemudian kita sterilkan larutan agar-agar nutrien. Teknik yang betul, nyalakan api dahulu. Kita panaskan sehingga dia mendidih. Sudah mendidih, tutup api.
angkat. Okey, Vika menggunakan penyepit. Kemudian kita sukat sebanyak 10 ml larutan agar-agar nutrien. Okey. Untuk teknik yang betul, mata mestilah selari dengan meniskus untuk mengelakkan ralak paralak. Kemudian masukkan 10 ml ni ke dalam piring Petri J. Baik, itu dia Cikgu tunjukkan macam mana Cikgu bakar ataupun cairkan agar-agar nutrien. Cikgu, agar-agar nutrien ni sama ke dengan agar-agar kat rumah yang kita selalu makan tu, Cikgu? So, memang tak sama. Sebab apa? Kalau kita gunakan untuk buat makanan, sangat berbahayalah. Okey. So, yang ni just untuk eksperimen sahaja. Kita gunakan agar-agar nutrien ni. Okey. Yang tadi tu cikgu dah tunjukkan, cikgu dah cairkan agar-agar tu. Betul. Kemudian cikgu yang ada air suling semua. Okey, langkah seterusnya. So inilah hasil, okey. Yang dalam video tadi, step seterusnya kita akan masukkan dalam ketiga-tiga piring Petri ni jenis yang berbeza, pH yang berbeza. Baik. Okey. Oh, dalam piring Petri tu dah ada agar-agar yang agar-agar nutrien yang dah keras dah, Mira. Okey. Memang yang ni dah keras dah. Okey. So, step seterusnya nak masukkan jenis pH dia. Okey, baik. Okey. Cikgu akan buat demo. Okey. Demo untuk masukkan asid hidroklorik ke dalam piring Petri. Baik. Okey, mungkin cikgu boleh tunjuk sikit piring Petri nak tengok agar-agar yang dah keras tu macam mana. Mereka kat rumah nak tengok. Okey. So inilah. So inilah contoh. Okey. Okey, dah keras macam tu. Macam lilin cikgu, kau dah keras. Betul. Okey. So kalau boleh untuk yang ni sebelum kamu masukkan dah label dah kawasan. Okey, so yang ni teknik untuk streaking. Okey. Cikgu pecahkan kepada 3 kawasan. Yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga. Okey. Kenapa kena buat label tu, cikgu? Label kita nak tengok kawasan mana yang lebih banyak koloni bakteria ada. Okey, baik. Senang. Okey. So cikgu nak tunjuk sekarang ni cara masukkan sukat. Okey, cara nak sukat asid hidroklorik. Langkah dia masukkan 1 ml asid hidroklorik. Okey, mula-mula tarik saja. Lepas tu untuk mengelakkan ralak paralaks, okey, aras mata hendaklah sama dengan meniskus. Okey, cikgu dah tunjuk memang kena selari. Okey. Oh, memang kena macam tu, cikgu. Kalau angkat tak boleh, cikgu? Angkat memang tak boleh. Dia kena permukaan yang rata. Dan stabil. Okey. And then masukkan ke dalam piring Petri. Baik. Letak sahajalah. Ya, titik sahaja. Titik sahaja. Kita nak tengoklah nanti. Hasil dah. Baik. Itu cikgu masukkan asid hidroklorik. Asid hidroklorik. Untuk dalam piring Petri. Okey, seterusnya sama juga. Okey, step dia masukkan 1 ml natrium hidroksida. Okey, cikgu sukat. Okey. Baik. Okay. Mata hendaklah selari. Mata hendaklah selari masa kita Selari ambil dengan bacaan meniskus. Aras tu dia. Ni aras dia. So, masukkan dalam piring Petri L untuk alkali. Boleh angkat ke cikgu piring tu kalau nak tunjuk cikgu titiskan macam mana? Okey, ni. Oh, titiskan So tadi just saja. titis je. Titis sahaja. Okey. So mungkin Mira boleh cuba? Okey, boleh. Saya nak cuba untuk yang ketiga. Ketiga menggunakan air suling, cikgu. Air suling. Okey, air suling yang di sini. Baik. Okey. Terima kasih, cikgu. Saya nak ambil ni sampai atas ke, cikgu? Tak apa. Tarik sampai atas pun. Lepas tu baru kita tekan dia, keluarkan cecair. Baik. Okey, ini yang Mira ambil tadi. Mira ambil sampai atas. Okey. Okey, kemudian Mira titiskan di dalam bekas air. Keluarkan dulu dalam ni, Mira. Sukat dulu.
Satu je, 1 ml. Oh, sikit je. Sikit je, 1 ml. Sikit sedikit je. sahaja. Okey. So kalau boleh penonton-penonton di rumah tak mau untuk elakkan. Yang ni kebiasaan pelajar-pelajar silap dia tengok daripada atas, dia tengok daripada sisi. Betul. So tak mau. Untuk elakkan ralat-paralat, bacaan kita kena tepat. Kita tunduk bagi selari. Mata hendaklah selari dengan meniskus tu. Baik. Baru Faham? keputusan kita okey. Saya Dani. Tapi cikgu kita kena jaga penjarakan Yes, sosial. okey, cikgu jarakkan. Okey, macam ni. Okey, cantik. Okey. Okey, saya letak di dalam bekas air sulit. Titik je. Titik saja. 2, Pandai. 3. Okey, baik. Ya. Macam tu. Okey, cikgu. Bila dah selesai tu? Okey. So langkah seterusnya ialah penyediaan. Okey, sekarang ni ketiga-tiga piring petri kita dah ada dah. Asid, dah ada alkali, dah ada neutral, air suling. So dah ada dah. Cuma tak ada apa Mira? Satu lagi tak ada. Tak ada bakteria. Yes, Tak ada lagi. bakteria. So kita nak masukkan, kita nak tengok pertumbuhan mikroorganisma. Sebagai contoh, hari ini kita gunakan bacillus. So kita nak masukkan. Sebelum kita masukkan, kita kena sediakan dawai gelung. Okey. Okey. Untuk menyediakan dawai gelung ni, so kita perlukan penunu Bunsen. Penunu Bunsen sebab apa? Kita nak sterilkan. Betul. Sebab Mira, eksperimen kita hari ini ni, kita deal dengan bakteria yang ada sekeliling kita. Betul, cikgu. Ya. Walaupun sedikit saja kesilapan teknikal akan mempengaruhi keputusan eksperimen. Sebab itulah kena steril yes. dawai gelung ni. Betul, Baik. pandai. Okey. Okey. So, cikgu just demo sebab apa? Di dalam studio sekali lagi tak boleh berlaku pemanasan. Betul. So, cikgu just buat demo sahaja. So, untuk buka, mula-mula buka api dulu. Buka api macam biasa. Baru kita buka gas. Halakan muncul tu. Lepas tu dia akan keluar api. Kalau cantik kita adjust lah bagi nyalaan biru. Lagi cantik. So api dah nyala. So apa yang nak buat? Kita ambil dawai gelung tadi. Lepas tu letak sahaja. Hujung dawai saja Mira. Sehingga bila? Sehingga dia panas. Membara. Yes. Okey. So nanti kita akan nampak merah, kemerahan tu maksudnya dah membara. Oh, dia akan keluar warna cikgu? Yes, bila membara. Yes. Okey. Baik. So bila dah membara, so tangan kiri mengambil botol. Botol kultur bakteria. Tengok tangan kanan cikgu. Tak ada. Biasa Mira, kalau kita panas, kita buat apa? Contohlah panas berpeluh, kita buat apa? Kita kipas. Kita kipas, betul. So untuk eksperimen ni dilarang sama sekali kita gerakkan ke kiri ataupun ke kanan. Nak bagi cepat sejuk tak mau. Okey. Sebab apa? Takut mempengaruhi keputusan eksperimen. Faham. So tangan kiri tadi kita ambil, dengan perlahan-lahan kita buka tudung kultur bakteria. Selepas keluarkan, buka, kita sterilkan. Oh, kena steril lagi sekali? Kena sterilkan 3 atau 4 kali. Dah steril. And then, kita masukkan dawai gelung tadi. Masukkan tanpa menyentuh dinding botol. Kenapa cikgu? Sebab macam cikgu bagi tahu tadi, eksperimen ni sangat sensitif. Nak keluar pun kena panas straight. Betul. So dah celup, keluarkan dia. Lepas keluarkan dawai gelung, panaskan sekali lagi. Lagi sekali? Yes, 3 atau 4 kali. Yes, teri. Barulah kita tutup. Okey. So maksudnya di hujung dawai gelung kita dah ada dah bakteria. Lepas tu kita ambil piring petri yang kita nak. Cikgu letak di tapak tangan senang. So kita ambil. Kita bentukkan bulatan. Kita coretkan bulatan di kawasan yang pertama. Kenapa bulatan cikgu? So sebab apa bulatan? Sebab dalam ni ada kandungan bakteria. Betul. So
kita bentukkan, sebarkan dia. Oh. Sebarkan bakteria dalam bentuk bulatan. Baik, Okey. faham. So lepas bulatan, kita stir sekali lagi. Oh, kena lagi sekali. Ulang semula. Ulang semula. Stir. Okey, lepas stir kita sejukkan seketika 4 atau 5 saat. Lepas tu kita corekkan ataupun strip. Ni kaedah yang betul. Okey, strip daripada bulatan tadi. Okey, bulatan tadi kita strip buat 3 atau 4 garisan. 3 atau 4 garisan. Lepas tu stir sekali lagi. Okey, lepas stir kita sejukkan 5 second. Lepas tu kita strip daripada kawasan kedua ke kawasan yang ketiga. Cikgu, kenapa kalau kita dah panaskan tu, kita kena sejukkan dulu seketika? Sejuk seketika. Okey, sebab kalau panas tu, okey, haba kan? Okey, suhu. So suhu akan mempengaruhi keputusan. Wah, sensitif betul memang, kita punya sebab eksperimen itulah, ni. yes. Sangat sensitif. Baik. So dah habis tadi kan? Dah habis semua. Okey, ambil penutup. Kan? Baik. Ambil penutup piring Petri. Kita tutup. Lepas tu nak buat apa? Kita tape dia, selotip guna pita selofan. Okey, di sekeliling piring Petri lah. Okey. Supaya tak terbuka ke, cikgu? Yes, supaya takut bakteria dekat luar tu akan masuk ke dalam ni. Oh, yes. okey. Sangat sensitif. Okey, untuk teknik penyimpanan macam mana pula? Okey. Teknik penyimpanan. Yang ni, Kas cikgu bawa. Wow. Oh, gelapnya, almari gelap namanya. Itu dia. Okey. So almari gelap, cara penyimpanan untuk piring Petri J. Okey, sama juga Mira, untuk K dan L sama je step. Langkah dia panaskan, sejuk seketika, lepas tu corekkan. Betul. Macam tu je. Sama juga dengan K dengan L. So yang ni cikgu nak tunjuk teknik ataupun cara penyimpanan dia. Okey, macam mana? Okey, terbalikkan dia. Terbalik? Okey, kita dah selotip. Betul. Okey, kita terbalikkan. Lepas tu kita simpan ke dalam almari gelap. Kenapa kena terbalikkan, cikgu? Yes, bagus soalan tu. Ramai yang tanya, pasal apalah kena terbalikkan? Sebab apa? Sebab apabila kita tak terbalik, ni. Apabila kita tak terbalikkan, nampak ada dah. Okey. So berlaku proses perebutan kat sini. So apabila berlaku proses tu, dia akan membebaskan wap air. So apabila wap air di atas, dia akan turun ke bawah, terkondensasi. Apa dia? Gas menjadi cecair. So apabila cecair lembab, so tak maulah. Yelah, dia mengganggu lagi. Mengganggu lagi. Sebab tu kita terbalikkan. Itu dia. Dan memang kena letak dalam almari gelap. Yes. Almari putih tak boleh? Almari warna putih ke warna lain tak boleh? Janji gelap. Tak boleh ada cahaya lah. Walaupun dekat luar putih, tapi kalau kita buka gelap, okey. Kenapa? Kenapa nak kena gelap, cikgu, kalau ada cahaya masuk ke, lampu ke? Sebab itulah eksperimen ni sangat sensitif dan dia perlukan syarat-syarat keadaan yang sangat-sangat betul untuk menjayakan keputusan eksperimen. Okey. Lepas tu akan ulanglah untuk alkali, untuk asid, letak sama juga. Sama juga. Selalu bacaan tu ambil masa berapa lama, cikgu, nak tengok keputusan? So eksperimen ni memang hari ni memang tak sempat siap. Okey, kalau nak siap 3 hari ambil masa. Alamak, 3 hari. Tak apa, cikgu, kita buat 3 hari untuk cikgu. Mahir. Betul. Jadi sebab itulah ambil masa yang agak lama juga nak betul. tengok bagaimana keputusan akhir dia. Jadi sambil-sambil kita nak tahu macam mana bentuk akhirnya tu, cikgu. Kita berehatlah sekejap. Kita buat magic. Tahu-tahu dah 3 hari. Okey, kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya di Mahir.
kembali kita di Mahir di segmen yang ketiga. Dah kita cikgu bersama dengan Mira, Cikgu Ridwan dari SMK Seri Bayu. Seri Bayu. Ya, Betul. betul. SMK Seri Bayu. Ya, ya. Penang. Okey. Betul. Cikgu, lagi sekali lah cikgu, kita kena ikutilah SOP macam biasa. Silakan cikgu. Okey. Okey, saya pun sama. Kalau kita tak ada hand sanitizer macam mana cikgu kalau tak ada gel pembasmi kuman ni? Tak ada hand sanitizer. So, boleh guna limau ada. Oh. Dekat rumah kan? Ada limau, ambil air, lepas tu perah limau, lepas tu basuh dengan air tu. Oh, guna limau cikgu. Yes. Wow. Lemon. Sebab apa? Sebab apa limau? Sebab apa cikgu tak pilih apple ke? Sebab apa? Sebab limau sifat dia Masam, masam, ada asid. asid. Yes. So, asid inilah hasilnya. Okey. Sebab asid mikroorganisma memang tak suka asid dan alkali. Dia hanya suka neutral. Oh. Kalau tak percaya, sekejap lagi tengok. Kita punya hasil tadi hasil, kan. Yes. Selepas 3 hari nak tahu apa yang telah berlaku. Apa telah berlaku cikgu lepas 3 hari? Okey. So kalau kamera boleh tolong zoom kat sini. So yang ni so tadi cikgu dah just buat untuk faktor pH. Okey. So yang keempat-empat faktor lagi cikgu dah buat okey di sekolah. So yang inilah hasilnya. Baik. Kelima-lima. Okey, kita ada 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey, nutrien. Apa dia yang kedua? Kelembapan. Cahaya, suhu dan pH. pH. Okey, so ada 5 faktor ni. Okey. So inilah hasil-hasilnya selepas 3 hari. Yang kita buat tadi tu kita tengok daripada segi apa cikgu? Dari segi pH. pH. Baru satu faktor. Okey, faham. Yang pH tadi hasilnya kita Hasil. punya Yang ni J, K dan L. gelinya cikgu. Saya tengok okey. ada sesuatu dalam bekas tu. Okey, sebelum kita rumuskan kelima-lima faktor ni, Baik. cikgu nak minta tolong Mira. Baik. Okey, ambil piring Petri. Okey, so yang ni cikgu dah susun dah. Yang ni faktor nutrien. Yang kedua, faktor ketiga, keempat, kelima. So, untuk piring Petri dulu, faktor nutrien Mira. Yang ini saya Mira tengok yang mana koloni bakteria yang banyak. Okey, nampak kat sini? Ambil saja yang banyak tu letak. baik, boleh. Saya nak kena buka ke tak payah cikgu? Tak payah. Tak payah just buka Tengok dengan mata kasar kita boleh nampak dah. Okey. Bukan geli, takut. Takut saya sebab kita tahu dia ada bakteria kan. Ya, betul. Takut saya. Okey, tak apa. Saya tengok yang banyak, saya pilih yang inilah. Ini cikgu. Okey. So, letak. Mira tolong ambil, letakkan di tempat dia. Okey, saya ambil di sini okey, yang cikgu. Betul. Okey, saya letakkan di sini. Baik. Okey. Ambil Untuk yang B, seterusnya? letak di sebelah ni. Oh, okey. Di sini. Tiada ataupun sedikit. Kenapa dia tiada? Okey. So, kalau kita tengok kat sini, kan? Kalau kita tengok kat sini, ada. Ada tapi Sedikit. sedikit. Compare, berbanding dengan yang nutrien. Betul. Yang itu lebih banyak. Ya. Baik. Yang seterusnya Apa fungsi nutrien? fungsi Mira. nutrien. Soalan cepumas. Ya. Fungsi nutrien cikgu. Untuk bakteria ke untuk manusia ke apa? Untuk pertumbuhan mikroorganisma. Dia bagi apa kat kita? Dekat mikroorganisma. Saya rasa dia bagi mikroorganisma ni makan kot cikgu. Lebih kurang. Oh, betul Okey? lah. Yes, okey. Atau lebih tepat lagi, dia memberi tenaga, membekalkan tenaga kepada pertumbuhan mikroorganisma. Alah, sama macam kita Mira. Betul. Kalau tak makan, ada tenaga tak? Tak ada. Yes. So kita dapat tenaga daripada makanan. So sama juga mikroorganisma. Oh, mikroorganisma pun makan ni cikgu. Ya, dia perlukan. Baik. Okey. Faham? Seterusnya untuk kelembapan perlu cikgu? Okey, boleh. Mira tengok antara C dengan D. Okey. So kelembapan, faktor kelembapan dia ada 2 kat sini. Okey, sama ada lembap ataupun kering. So Mira tengok yang mana yang banyak lagi? Letak di sebelah banyak, yang sedikit letak Di tempat sedikit. Okey, ya. baik. Yang banyaknya di sini, yang ya, lembap. lembap, pandai. Okey, lembap banyak, bila kering sedikit. Kalau kering, bakteria mikroorganisma tu tak boleh hidup ke cikgu? Tak boleh hidup, susah untuk hidup membiak. Okey, sama juga dengan situasi contoh Mira, makanan. Ada 2 makanan yang basah ataupun berkuah dengan makanan yang kering. So bagi pendapat Mira,
rasa-rasa yang mana lebih cepat basi ataupun buruk? Saya rasa sebab ada kuah, jadi saya rasa yang kuah tu yang cepat basi, cikgu. Yes, okey, pandai. Sebab apa? Di kawasan yang lembap, okey, senang untuk bakteria datang hinggap. Macam tu. Okey, baik. So itu untuk faktor kelembapan. Kelembapan, Okey. okey. Yang ketiga, Mira, tolong cikgu. Yang ketiga cahaya. Dia ada dua. Sebab tadi kita dah guna almari yang kena gelap di dalamnya, Ya. jadi mestilah yang gelap ni yang banyak bakteria, cikgu. Okey. Mikroorganisme lagi membiak di sini. Banyak. Okey. So banyak kat sini, ya. Dan yang cerah di sini, tiada Ya. ataupun sedikit. Betul. Okey, sama juga. Faktor untuk cahaya, ada sesetengah bakteria ataupun mikroorganisma dia perlukan cahaya. Ada yang tak perlu. Okey, salah satu yang perlukan cahaya iaitu alga. Alga? Yes, alga. Alga ni adalah bukan yang betul tumbuhan. Dia tidak mempunyai ciri-ciri yang betul sebagai tumbuhan, tetapi dia boleh membuat makanan sendiri. Melalui proses apa, Mira, kalau Mira ingat? Alga, ya. Alga buat makanan melalui... Proses apa yang boleh buat makanan sendiri? Fotosintesis. Pandai. Alga pun sama? Ya, dia perlukan cahaya untuk buat makanan dia. Okey, Dia cikgu, boleh buat. saya nak tanya, alga tu yang dalam laut tu ke, cikgu? Yang tu salah satu dia. Dia ada dua. Alga makroskopik ataupun alga mikroskopik. Makroskopik ni yang besar saiz dia. Yang kita boleh nampak kan. Ataupun yang kecil mikroskopik kita tak boleh nampak. Okey, faham. So itu adalah faktor cahaya. Okey, faktor suhu pula, Mira. Faktor suhu. So ada tiga kat sini. Kita ada suhu bilik, kita ada dalam peti sejuk lebih kurang 5 darjah Celsius dan dalam inkubator ataupun 70 darjah Celsius. Yang mana yang banyak? Yang banyak kalau saya tengok macam dalam peti ke, panas ke, atas suhu macam ni je. suhu bilik. Saya rasa yang banyak mesti suhu yang sejuk. Sejuk. Sebab apa suhu sejuk banyak? Sebab kalau suhu panas tadi kan cikgu buat steril tu untuk matikan mikroorganisme tu. Jadi saya rasa sejuklah yang Sejuk. banyak. Salah. Salah, Tek. Dah Okey, salah. sebab apa? Sebab suhu yang terlampau panas pun ataupun suhu terlampau sejuk, mikroorganisma tak boleh membiak. Dia ada suhu optimum, Mira. Okey, macam Mira masuk tadi studio, berapa suhu Mira hari ni? Suhu Mira hari ni 36. 6. So, suhu badan manusia 36 kan? Yang normal termasuk dalam suhu optimum untuk pembiakan mikroorganisma iaitu 35 hingga ke 40 darjah Celsius. Okay. Itulah suhu optimumnya. Yes. Kalau kita boleh buat rumusan, suhu badan kita ni bakteria paling suka. Takutlah kan. Yes. Bahayalah Betul. macam tu. So boleh Mira ambil dan letakkan yang mana? Okey, suhu bilik lah cikgu kan? Suhu bilik yang paling banyak dan yang paling sedikit suhu panas Okey. cikgu? So dua-dua. Dua-dua. Ya, Okey. sedikit. Itu tadi cikgu kata pasal suhu optimum lebih kurang suhu badan manusia yang Betul. mikroorganisma suka. Bagaimana pula dengan suhu yang paling sejuk ataupun suhu yang paling rendah? Okey, sebagai contoh, makanan yang tak habis Mira. Biasanya Mira letak kat mana? Letak dekat mana? Kita buanglah. Buang. Okey. Untuk mengelakkan pembaziran, kita letak dalam peti sejuk. Sebab apa letak dalam peti sejuk? Kenapa tak letak dalam almari ke, letak atas meja macam tu je? Sebab apa? Supaya tahan lama. Pandai. Okey. Sebab suhu yang sejuk ni menyebabkan bakteria masih ada, tetapi tidak aktif. Dia masih ada. Kalau ibarat kata kalau kita buka peti sejuk, dia pun keluar dah. Keluar dari rumah dia. Macam tu. Okay, kita tutup, dia pun duduk balik diam. Macam tu. Dia tak aktif. Itu maksud dia. Tapi masih ada lah. Masih ada. Sebab itulah kalau kita perasan, kalau kita letak susu ke kan, dalam tempoh yang lama tak tutup dengan betul akan ada kulat dan sebagainya dalam tu. Masih basi juga. Cikgu, kalau contoh kan saya dah keluarkan makanan daripada peti sejuk tu, saya letak satu makanan tu elok, satu makanan tu dah rosak ataupun basi. Macam mana cikgu? Okey. So, boleh ke tak boleh? Letak bersebelahan. Memang tak boleh. Contoh kita nak goreng ayam. Okey, goreng ayam, lepas tu
ayam yang dah digoreng kita ambil letak di sebelah yang ayam mentah. Tak boleh sebab apa? Berlaku pencemaran silang. Pencemaran silang? Yes. Apa tu cikgu? Okey, pencemaran silang ni adalah pergerakan fizikal ataupun pemindahan bakteria yang berbahaya daripada seseorang ataupun daripada benda ataupun daripada tempat ke tempat yang lain. Dia boleh pindah. Kan? So, cuba elakkan daripada berlakunya pencemaran silang. Okey, baik. Faham dah, tapi macam biasalah cikgu. Kita faham pun yang di rumah pun mesti nak minum air. Cikgu pun macam nak minum air. Macam haus je kan? Okey. Kita berhenti berehat lagi sekali cikgu. Kita kembali selepas ini hanya di Mahir. Ya. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir di segmen terakhir. Tadi cikgu dah terangkan 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Betul. Okey, faktor yang kelima yang terakhir sekali apa cikgu? Okey. So faktor yang kelima ialah pH yang macam kita buat uji kaji tadi. Baik. So ini adalah hasilnya. J, K dan L. So ingatan calon-calon atau calon SPM penonton di rumah boleh buka muka surat 20 hingga ke 27 dalam buku teks KSSM tingkatan 5. Okey, so sekali lagi last cikgu minta tolong Mira tengok. Kalau Ini, kita tengok pun kita tahu dah. Okey, kita tahu dah yang mana yang banyak bakteria. Okey. Okey, yang paling banyak semestinya air suling. Sebab Okey, nampak warna di dalamnya agak mengerikan. Okey, air suling. Kemudian untuk yang sedikit kedua-dua ni cikgu. Dua-dua sekali. Ya. Okey. Sedikit sebab mengapa air suling? Okey, dalam keadaan neutral, air suling, kita pilih air suling sebagai neutral. Maksudnya bakteria ataupun mikroorganisma paling suka keadaan neutral. Okey. Dia tak mau asid, dia tak mau alkali. Okey. Okey, sebagai contoh Mira. Kita gosok gigi menggunakan ubat gigi, betul? Betul. So ubat gigi bersifat alkali, pandai. Sebab apa? Bila kita makan, makanan yang terhasil tu, okey, tindak balas dengan bakteria menyebabkan mulut kita berasid. So yang bersifat asid itulah boleh mengakis gigi ataupun menyebabkan gigi kita rosak. So untuk kurangkan asid, kita gosok gigi. Faham. Okey, itulah sebabnya kan. Okey, ini antara 5 faktor yang mempengaruhi. Kita ada nutrien, kelembapan, cahaya, suhu dan juga pH. Baik cikgu. Okey. Yang di sana saya ada nampak makanan-makanan tu. Yes. Jom Mira, kita bergerak ke sebelah sini. Mari. So kita buat potluck hari ni, kita tengok. Ada makan-makan. Ada makanan, okey, ada buah-buahan. Okey. So biasanya hari ni kita nak uji kesegaran telur. Kita tak tahu. Kadang-kadang bila kita beli telur dekat market pasar raya, kita tak tahu yang mana satu telur elok, yang mana satu telur tak elok. Okey. So hari ni kita nak uji dia. Okey. Okey. So penonton-penonton di rumah boleh buat. Simple aja. Masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk di dalam yang ada air. Cawan di dalam ada air. Tenggelamkan dia. Okey. Okey. So kat sini cikgu nak tengok Mira tolong tengok yang mana satu agak-agak tenggelam, yang mana satu sedikit terapung. Okey, kalau macam ni Mira nampak telur yang di sebelah kiri dia tenggelam. Di sebelah kanan terapung. Kenapa cikgu? Yes. So apa yang kita boleh rumuskan dekat sini? Okey. So yang tenggelam ni adalah telur yang
elok ataupun telur yang baik. So yang ni yang kita boleh makan. So yang ni Telur dah rosak lah. rosak dah. Okey. Kalau pecah pun apa yang jadi? Dia cair. Dah rosak dah. Okey yang ni. So itu untuk ujian kesegaran telur. Baik. Okey. So yang lain pun kalau kita pergi pasaraya, market, kita nampak macam ni Mira. Okey. Nampak apa dia? Tin susu. Nampak elok kan? Tapi ada sedikit kemek. So, yang ni maksudnya dalam dia dah ada tindak balas dah. Mungkin dah berkulak dan sebagainya. So, elakkan beli tin yang dah kemek. Okey, sama juga Mira. Mira boleh tengok? Okey. Apa yang ada dekat sudu tu? Sudu tu dah berkarat. Berkarat. So, sudu yang dah berkarat maksudnya dah tak selamat untuk digunakan. Oh, ya ke, cikgu? So, Kadang-kadang, jangan jimat duit kita olah sikit je. Jangan. Takut menyebabkan keracunan makanan. Okey, sama juga dengan yang ni. Tengok cantik kan Mira? Ada buah, ada sayur. Okey. So, boleh makan tak buah-buah ni? Cuba tengok, perhati tengok. Kalau saya tengok, semua nampak cantik. Nampak je. cantik kan? Tapi kalau tengok betul-betul, okey, buah-buahan dan sayur-sayuran ni dah mengalami tindak balas enzim, okey, yang menyebabkan perubahan warna, okey, perubahan tekstur dan perubahan rasa. Kalau kita tengok kat sini, ni, cikgu ambil satu Baik. Okey, berubah dah kan warna? Ada warna Kuning. kuning. Nampak? Kat satu perubahan warna. Baik. Yang ni perubahan tekstur. Cuba Mira, okey ambil. Okey. Oh. Tekan dia. Keras ke? Tak, sangat dah lembek dah. Lembek dah. So, maksudnya dah mengalami perubahan tekstur. Last sekali kalau kita buka pun, kalau kita makan, rasa pun dah lain. So, itulah tindak balas enzim berlaku. Tindak balas enzim tu berlaku dari apa? Dari segi apa, cikgu? Dari segi, dia menyebabkan perubahan pada makanan. Dari segi rasa yang tu. Baik, faham. So, sama juga yang ni. Okey. Okey, kari pap Dah berkulat. dah berkulat. Okey. Yang ni pun menunjukkan makanan dah tak selamat. Dah rosak. Baik, Okey. inilah sebabnya orang kata kena tengok dahulu sebelum makan. Jangan main makan je. Dalam tak sedar rupanya dalam makanan tu dah mengandungi mikroorganisma ataupun bakteria, kuman dan sebagainya kan? Betul. Baik, cikgu, sedikit dari cikgu, short and sweet, apakah kita punya conclusion ataupun rumusan untuk hari ini? So, di sekeliling kita ada kuman, ada bakteria. Baik. Siapa yang berminat dalam pengendalian makanan ni untuk calon untuk tingkatan 3, pelajar tingkatan 3 boleh mengambil jurusan sains rumah tangga masa tingkatan 4 nanti. Okey. So, beware dengan COVID-19, kita tak habis lagi, kita tak menang lagi. Betul, kita masih lagi belum menang. Baik, terima kasih banyak-banyak Cikgu Ridwan atas perkongsian untuk hari ini. Yes, Banyak yang saya pelajari dan kepada anda semua di rumah, terima kasih kerana sudi dan setia bersama dengan kami sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk saksikan Mahir esok. Nak tahu mata pelajaran apa, siapakah guru kita? Jangan lupa untuk saksikan esok dan sekian untuk kami hari ini. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih, Cikgu. Okey.